Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Buya Kasim selaku keimam dan khatib kita pada hari ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini. Ada beberapa hebahan daripada JAIS. Yang pertama, peringatan untuk kita sebagai ahli karya untuk menjaga kebersihan, memadamkan Aedes telah berluasa di Selangor. Jadi pihak pengurusan masjid menasihatkan kepada tuan-tuan dari arahan JAIS supaya sama-samalah kita bersihkan kawasan rumah kita untuk mengelakkan daripada air bertakung dan Aedes. Yang kedua, program di Perpustakaan Negara, Perpustakaan Negeri Selangor. InsyaAllah pada awal bulan ni ada program pesta buku. Jadi tuan-tuan bolehlah untuk ke sana pada 1 Disember di Pusat Communication Majlis Bandaraya Shah Alam. Bermula 10 pagi hingga 10 malam 1 Disember hingga 11 Disember. Jadi tuan-tuan dah bolehlah bawa anak untuk ke pesta Communication International Book Fair, InsyaAllah bolehlah masa. Yang ketiga, program surau. Sebagaimana saya maklumkan minggu lepas, kami ahli jatuh kuasa surau dan pesan untuk membawa anak-anak yang berumur 13 hingga 18 tahun ke negeri Melaka dalam program buat pusat hal kawan kami di Melaka untuk tempat melihat anak. Jadi kami nak memilih daripada anak-anak ahli karya. Jadi bagi ibu bapa, tolong war-warkan dan bawalah anak-anak datang ke surau untuk salat berjamaah. Syarat di salat berjamaah di surau je. Lepas tu ambil borang. Borang akan kami keluarkan sedikit masa lagi. Tolong ambil borang di surau. Saya tak nak borang tu diambil ayah atau atuk atau nenek. Awak sendiri datang ke surau, ambil borang, jumpa saya sendiri atau Tuan Musi. Dapatkan borang, isi borang, hantar pada kami. InsyaAllah kami akan bawa anda ke Melaka, dibayar sepenuhnya oleh surau dan bersama-sama menziarah tempat melihat anak bulan serta beberapa tempat yang lain di Melaka. Sebagai mengajak anak-anak semua untuk bersama-sama kita bersurau menjadi ahli karya yang aktif di surau berumur 13 hingga 18 tahun. Dan juga kami juga akan mengadakan beberapa program untuk anak-anak di museum sekolah ni. Jadi saya bagi pentadbiran mengharap sangatlah ayah-ayah, ibu-ibu yang ada nanti tolong hantar anak-anak untuk kita sama mendidik, memenuhkan surau ini dari masa ke masa, insya-Allah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال ربنا في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Shadaqallahul azim. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melaksanakan segala suruhannya dan sama-sama kita menjauhi segala larangan. Dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, terus diberikan pimpinan dan mendapat naungan serta redha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada hari ini adalah bertajuk kewajiban mengundi dalam pilihan raya. Khutbah yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor ini sangat penting untuk kita memahaminya, menghadamkannya dan mengamalkannya. Dalam sistem politik hari ini bertepatan dengan konsep khalifah dan pilihan raya, syariat memberikan hak saksama kepada setiap rakyat memilih. Sehubungan dengan itu, memilih pemimpin dalam pilihan merupakan satu kewajiban kepada setiap umat Islam. Tujuan pilihan raya adalah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang bagi mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan.
Sistem demokrasi itu sendiri adalah timbul daripada prinsip syura yang ada di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Amruhum syura bainahum. Maksudnya, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat mereka. Disebabkan umat Islam dalam saf kepimpinan sesuatu yang tidak mungkin, maka dilaksanakan konsep perwakilan, yaitu milih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Sistem perwakilan ini adalah diterima syarak berdasarkan sunnah Nabi secara qauliyah, yakni perkataan, dan sunnah Nabi secara fi'liyah, yakni perbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka akan melaksanakan politik negara ini. Umat Islam kumpulan politik di negara ini, di pundaknya adalah kuasa bagi menyerahkan kuasa politik kepada individu Islam atau golongan dalam masyarakat yakini akan menjaga agama Islam dan umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, esok adalah hari mengundi. Beberapa nasihat syarak kepada para pemilih akan diutarakan oleh khatib, dan dengarlah ia sebaik yang mungkin. Yang pertama, setiap rakyat Malaysia telah cukup umur untuk mengundi wajib mainkan peranannya dengan mengundi, kerana apapun memiliki kuasa bagi menentukan kerangka dasar dan hala tuju negara. Oleh itu, pastikanlah wakil yang dipilih adalah calon yang bermanfaat bagi memelihara kesucian kedudukan agama, menjaga hak Islam dan hak rakyat sesuatu. Islam mesti mengangkat orang-orang yang benar-benar berkelayakan, ketetapan, kemaslahatan, dan mengelakkan sebagaimana fiqh kata darul asid muqaddamun ala jalbil masalih, yang bermaksud menolak mudarat lebih utama mendapatkan maslahah. Yang kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki keimanan kepada Allah, yang berilmu, yang berakhlak serta beramal soleh. Apatah lagi, pengundian adalah merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan hari nanti. Firman Allah Ta'ala Talak ayat yang Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus syahadata lillah. Maksudnya, dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan kesaksian itu kerana Allah semata-mata. Yang ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen dari kalangan orang Islam yang memiliki sifat maksiat secara terang-terangan, memusuhi Allah dan Rasul serta orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa kaedah memilih wakil. Kaedah yang pertama, memilih orang berkelayakan. Menurut Islam, ialah orang yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil dan suara rakyat, memberikan komitmen dengan kewajipan agama, dan ia meninggalkan perkara-perkara haram dan syubhah. Kaedah kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara dua orang yang berbahaya,
Ini bersesuaian kaidah fiqh yang menjelaskan idza ta'arrada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma darara bi khaffihima. Maksudnya apabila bertemunya dua mafadah yaitu kerusakan, maka pelihara yang mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Yang ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihannya daripada memilih calon yang lebih layak kepada calon yang kurang layak semata-mata dengan golongan fanatisme, golongan hubungan kekeluargaan atau kepentingan tertentu. Sekiranya ini dilakukan, berarti ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Sidang Jumat yang berbahagia, pemimpin Islam wajib senantiasa berjuang membela rakyat, senantiasa mensejahterakan rakyat dan mengurus keperluan dan kehendak rakyat dengan berhemah dan berhikmah, adil dan saksama. Pemimpin hendaklah menjadi pelindung, hendaklah menjadi pembela rakyat yang lemah, dan senantiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran bagi menegakkan syariat Allah. Kezaliman sangat berpotensi membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, berpotensi pula memusuhi Allah dan Rasul dan syariat Islam. Maka pemimpin sebegini tidak layak dipilih, kerana bukan saja mudarat pada umat Islam, bahkan akan memudaratkan masyarakat dan negara seluruh. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Maksudnya, apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Hadis ayat Imam Bukhari. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan saja pemimpin itu yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan kenapa tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah. Menurut Hasan Al-Basri, imam adil sebagai penegak tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rosak, menguatkan tiap-tiap lemah, membela tiap-tiap dan melindungi tiap-tiap usaha. Pemimpin tidak adil dan dipilih daripada orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu, mereka mestilah orang yang berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka mesti boleh teladan yang baik yang dicontohi dan dihormati oleh masyarakat. Saat yang dikasihi Allah sekalian, mengundi itu kewajiban bagi umat Islam untuk membentuk pemerintahan bertanggungjawab. Jika pemimpin dipilih tidak dan tidak layak, maka kepentingan masyarakat dan negara tidak dapat diberi keutamaan sewajarnya. Umat Islam mesti melaksanakan sistem perundangan dan permuafakatan yang menjamin kemakmuran rakyat dan negara. Pilihan raya adalah cara yang penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikian prinsip ahli parlimen tepat dan layak adalah satu kewajiban berdasarkan kepada kaedah fiqh, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya, maka ia menjadi wajib juga. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita ambil beberapa tausiah untuk renungan kita bersama. Yang pertama,
umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, menentukan masa depan negara dan umat yang tercinta ini. Sesiapa yang mengabaikannya adalah dianggap berdosa dan dia telah melanggar perintah dan suruhan Allah. Yang kedua, jangan sekali-kali melantik pemimpin yang tidak amanah, tidak berupaya menjaga Islam dan syariatnya. Begitu Islam, kita menyokong pemimpin yang meminta-minta jawatan dan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang sentiasa mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Kerana masa depan Islam dan negara adalah di tangan kita semua. Oleh itu, pilihlah dengan ilmu, pilihlah dengan kebijaksanaan, bukan dengan logik akal, bukan dengan amarah, bukan dengan semangat dendam dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan dapat kamu sediakan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Dan apa saja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya sekali-kali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha al-mubarak an takhshif 'an kurbatana wa تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri pada perbuatan-perbuatan yang keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wa taufiq wa sihhata wa salamata min liwali di Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allah a'til huma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui pusat zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam. Jadikanlah kami ya Allah antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Jadikanlah iman kami agar kami menjauhi perbuatan khianat serta bukan kami termasuk golongan orang yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rusuh. Serahkanlah ya Allah tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat-Mu. Janganlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor ini rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan sisaan akhirat. Selamatkan kami ya Allah daripada malapetaka seperti bencana dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Allahumma ya rafi'al bala idfa' anna hadha al-waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif inna ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Dzkurullaha 'azim yadhkurukum wadhkuruhu 'ala ni'am yazidkum was'aluhu fadlihi yu'tikum. Dzkurullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.